salam sejahtera. Nama saya Clara Wong dan saya akan membentangkan tentang kesan sains moden kepada manusia masa kini. Baiklah, kesan yang pertama ialah sains moden mewujudkan konflik di antara manusia. Tentang sains moden melanggar perintah Tuhan. Hal ini kerana terdapat segelintir individu berpendapat bahawa sains moden yang sebenarnya bertujuan untuk membuat hidup seharian lebih mudah dan juga santai telah disalahgunakan dan melanggar perintah Tuhan. Contohnya, dalam penggunaan teknologi baru, yaitu penyuntikan gen dan juga pengklonan. Beberapa orang yang berlainan agama, yaitu agama Islam, Hindu dan juga Buddha, telah ditemu ramah mengenai perkara tersebut. Dan mereka juga berpendapat bahawa sains moden sebenarnya melanggar perintah Tuhan dan mengganggu keseimbangan alam. Walaupun terdapat banyak pendapat bahawa sains moden sebenarnya membawa impak yang negatif, iaitu melanggar perintah Tuhan dan juga mengganggu keseimbangan alam. Namun perkembangan teknologi baru dalam sains jelas masih giat berkembang. Perkara ini telah menimbulkan konflik dalam manusia, sama ada sains moden sebenarnya memberikan kesan yang positif dalam membuat kehidupan seharian lebih mudah dan santai, ataupun di sebaliknya, yaitu sains moden sebenarnya sedikit demi sedikit memberi impak yang negatif, yaitu melanggar perintah Tuhan dan mengganggu keseimbangan alam. Kesan yang kedua pula adalah sains moden telah menimbulkan sikap malas dalam manusia. Hal ini dikatakan sedemikian kerana apabila sains moden melakukan pelbagai kajian dan memperkenalkan teknologi-teknologi moden yang sebenarnya bertujuan untuk memudahkan pekerjaan, telah menimbulkan sikap malas dalam manusia. Kerana hampir semua pekerjaan boleh dilakukan oleh teknologi moden yang telah dibina melalui asas sains moden. Disebabkan oleh perkembangan teknologi moden yang semakin berleluasa, manusia juga sering bergantung kepada teknologi. Hal ini jelas ternampak dalam kehidupan seharian kita. Contohnya kita sering menggunakan telefon bimbit di mana-mana saja. Bukan itu saja, banyak lagi contoh-contoh di mana kehidupan kita sering bergantung dalam teknologi moden. Kesimpulannya, terdapat banyak kesan sains moden kepada manusia masa kini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat petang, nama saya JW Joel Jaren dan saya akan membentangkan cabaran sains moden terhadap manusia masa kini. Salah satu cabaran sains moden ialah ia sering konflik dengan ajaran agama dan budaya. Sains moden ini ialah satu cabang ilmu yang berdasarkan logik yang memerlukan fakta dan pemerhatian bagi menjelaskan setiap fenomena yang berlaku di dunia. Manakala ajaran agama pula menggunakan kitab suci sebagai garis panduan bagi menjelaskan fenomena alam ini. Inilah salah satu sebab mengapa kedua-dua ajaran agama dan sains bertembung, karena ahli sains tidak dapat terima bahwa Tuhan wujud kerana tidak ada bukti berkaitan dengan keberadaan Tuhan. Ini juga menimbulkan rasa ragu-ragu berkaitan dengan ajaran yang terdapat dalam kitab suci. Salah satu lagi cabaran sains moden ialah sains sering disalahgunakan dan tidak dikendalikan dengan betul. Contohnya, teknologi zaman moden sekarang kebanyakan menggunakan bahan yang mencemari alam sekitar bagi tujuan keselesaan. Contohnya gas klorofluorokarbon atau CFC yang digunakan dalam peti sejuk. Gas CFC ini mempunyai kesan sampingan, yaitu ia menyebabkan penipisan lapisan ozon.
Gambar ini menunjukkan salah satu contoh pengendalian sisa toksik yang tidak betul. Memandangkan kilang ini tidak memasang cerobong asap, gas toksik terlepas di udara dan berkemungkinan besar boleh menyebabkan hujan asid. Manakala ini pula salah satu lagi contoh pengendalian ataupun pembuangan sisa toksik yang tidak betul. Bagi mengurangkan kos, syarikat-syarikat besar sering membuang sisa-sisa toksik ke dalam sungai atau laut yang menyebabkan hidupan akuatik. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, baiklah, salam sejahtera. Saya Deveni Daimin dari kumpulan 1 akan membentangkan pada bahagian cabaran teknologi moden kepada manusia masa kini. Okey, berikut merupakan contoh-contoh gambar teknologi moden. Okey, di sini menunjukkan teknologi moden dari segi pengangkutan, dan di sini menunjukkan rangkaian internet, yang mana rangkaian internet pada masa kini mempunyai kelajuan yang sangat tinggi. Okey, baiklah, seterusnya pengenalan. Apakah definisi teknologi? Okey, menurut Muhammad Izzat Ibrahim, Fredren Iqbal Nazri dan Bushra Basirun pada tahun 2018 mendefinisikan teknologi iaitu teknologi ialah menggunakan ilmu dalam sains dan mengkaji pengetahuan sains yang bertujuan untuk amali. Selain itu, teknologi juga berasal daripada ilmu sains ataupun pengetahuan sains yang mana telah mewujudkan ciptaan dan kemudahan yang mana telah memudahkan manusia, memudahkan pekerjaan manusia, memudahkan lagi proses-proses kerja seperti proses pengeluaran barang. Okay, dan seterusnya ialah apakah cabaran teknologi moden kepada manusia masa kini? Cabaran yang pertama ialah pengurangan penggunaan tenaga pekerja. Perkara ini berlaku disebabkan oleh teknologi moden yang mana berkembang secara pesat, iaitu seperti wujudnya ciptaan seperti robot bersendi ataupun disebut sebagai articulated robot yang mana digunakan dalam bidang perindustrian ataupun industri berat seperti kilang kereta. Dan seterusnya ialah mesin pembuatan barang. Disebabkan teknologi yang berkembang secara pesat ini mampu menggantikan tempat pekerja untuk melakukan pekerja. Baiklah, kita boleh mengambil contoh sebagai majikan. Okey, majikan akan lebih memilih akan berusaha untuk mengurangkan kos upah ataupun kos gaji. Tetapi pada masa yang sama masih mampu meningkatkan produktiviti dan pengeluaran barang. Jadi apakah tindakan majikan untuk mencapai objektif tersebut? Majikan akan mengurangkan pekerja mereka dan akan memilih mesin sebagai aset untuk meningkatkan pengeluaran barang. Hal ini kerana pekerja ataupun seorang pekerja iaitu seorang manusia yang mana mengenal erti kelelahan ataupun penat. Okey, jika seseorang itu penat, sudah tentu pekerjaan yang dilakukan mungkin ada berlaku sedikit kesilapan yang mana boleh mendatangkan kerugian kepada perniagaan ataupun majikan. Tetapi jika dibandingkan dengan mesin adalah lebih efisien dan efektif berbanding pekerja kerana mesin mempunyai tenaga yang lebih banyak berbanding pekerja iaitu seorang manusia. Baiklah, apakah kesan jika pengurangan penggunaan tenaga pekerja? Yang pertama ialah kes jenayah meningkat. Kes ini berlaku disebabkan oleh
desakan hidup, yaitu apabila masyarakat tidak diambil sebagai pekerja ataupun tidak mendapat pekerjaan, mereka tidak mempunyai mata pencarian, tidak mempunyai wang, menyebabkan mereka sanggup untuk melakukan kes-kes jenayah seperti mencuri, pecah rumah, dan lebih teruk ialah melakukan kes seperti aktiviti pemerdagangan manusia ataupun pemerdagangan organ manusia yang mana boleh membahayakan keselamatan masyarakat dan juga keselamatan negara. Okay? Dan kesan seterusnya ialah menurunkan taraf hidup masyarakat. Taraf hidup masyarakat menurun. Yaitu masyarakat yang tidak mempunyai wang ataupun tidak mempunyai mata pencarian membuatkan mereka tidak mempunyai kuasa beli yaitu tidak mampu membeli barang keperluan dan juga barang kehendak, yang mana telah menurunkan taraf hidup mereka dan berada di dalam garis kemiskinan. Ya, baiklah. Kesan bagi kesan sekiranya pengurangan penggunaan tenaga pekerja berlanjutan menyebabkan ekonomi negara merosot. Kenapa hal ini boleh berlaku? Disebabkan kerajaan jika jika masyarakat tidak mempunyai pekerjaan, menyebabkan mereka tidak mempunyai pendapatan. Disebabkan itu, kerajaan tidak mampu mengutip cukai dari segi cukai pendapatan. Jika kerajaan tidak mampu mengutip cukai, kerajaan tidak mempunyai model ataupun hasil bagi membangunkan pembangunan infrastruktur, yang mana boleh menyebabkan ekonomi negara menjadi merosot jika pembangunan infrastruktur tidak dijalankan ataupun pembangunan infrastruktur menjadi lambat. Baiklah, cabaran yang seterusnya ialah wujudnya sifat antisosial dalam masyarakat. Okey. Perkara ini berlaku disebabkan oleh masyarakat itu sendiri, yang mana mereka lekah untuk bermain dengan telefon bimbit. Itu alat telefon bimbit yang disebut sebagai alat elektronik. Kenapa mereka lekah bermain dengan telefon bimbit? Disebabkan oleh bahan hiburan yang terdapat dalam telefon bimbit seperti aplikasi TikTok, Instagram, dan juga Twitter, yang mana boleh melekahkan mereka bermain dengan telefon bimbit tanpa menghiraukan persekitaran mereka dan tidak menghiraukan orang yang berada dekat dengan mereka. Baiklah, kesan jika wujudnya sifat antisosial dalam masyarakat ialah merenggangkan tali persahabatan dan merenggangkan hubungan antara keluarga, hubungan antara rakan-rakan, dan hubungan orang yang berada dekat dengan kita. Okay? Yaitu yang mana hal ini kerana melakukan hal masing-masing, melakukan perkara masing-masing, tidak mempedulikan orang sekitar, tidak mempedulikan apa yang terjadi di sekitar mereka, menyebabkan komunikasi kurang di antara mereka. Disebabkan komunikasi yang kurang itulah menyebabkan hubungan yang sedia ada menjadi renggang. Okay? Kesan yang seterusnya ialah berlakunya perselisihan faham antara mereka. Perselisihan faham ini disebabkan komunikasi yang kurang, tiada persefahaman, dan masing-masing tidak ingin mendengar pendapat, tidak ingin mendengar pendapat mereka masing-masing, dan saling ingin menegakkan kebenaran mereka sendiri, sehingga menyebabkan pergaduhan, yang mana pergaduhan ini boleh menyebabkan kepada situasi yang lebih buruk seperti memukul antara satu sama lain, yang mana boleh membahayakan keselamatan diri mereka sendiri. Okay, itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Teknologi moden kepada manusia masa kini. Seperti yang kita tahu, teknologi moden sudah banyak membantu manusia dalam menyelesaikan masalah. Ia juga telah membantu manusia dalam mempermudahkan lagi pekerjaan seharian mereka. Antara contoh
Teknologi moden adalah alat elektronik, robotik, dan jentera. Terbanyak cabaran dalam penggunaan teknologi moden pada masa kini. Antaranya adalah penggunaan teknologi yang meluas. Seperti yang kita sudah tahu, teknologi nuklir adalah teknologi yang sudah memberi kita banyak manfaat, terutama sekali dalam segi pertahanan negara. Sesebuah negara mampu meningkatkan pertahanan mereka dengan memiliki ataupun mempunyai senjata nuklir tinggi. Ini dikarenakan senjata nuklir mampu menghasilkan penghancur ataupun daya hancur yang besar. Oleh yang demikian, sebuah negara akan mencapai tingkat keselamatan yang tinggi hanya dengan mempunyai senjata nuklir yang tinggi. Antara kesan dalam penggunaan atau penghasil teknologi nuklir ini adalah risiko bisa meningkat. Ini disebabkan dalam penghasilan teknologi nuklir ataupun penghasilan tenaga nuklir ini dia gunakan radiasi yang mampu merusak rakyat sejagat. Oleh yang demikian, penghasilan tenaga nuklir ini ataupun penghasilan teknologi nuklir ini sangat dikawal rapat oleh kerajaan ataupun organisasi agar tidak memberi impak yang negatif pada masyarakat sejagat. Seterusnya adalah potensi serangan pengganas. Senjata nuklir tidak hanya dimiliki oleh kerajaan, juga dimiliki oleh beberapa ataupun organisasi atau masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Mereka mendapatkan senjata tersebut melalui penyeludupan secara haram. Dengan adanya senjata seperti ini, ia mampu ataupun ia meningkatkan lagi keyakinan para pengganas untuk membuat serangan kepada kerajaan. Kesan selanjutnya adalah berlakunya kemalangan yang melibatkan nuklir. Kita sebagai manusia memang tidak luput dari kesilapan ataupun kesalahan. Oleh yang demikian, perkara seperti sangat dan sering terjadi. Seperti yang kita sudah tahu, dalam penghasilan tenaga nuklir, ia menggunakan ataupun mempunyai radiasi yang sangat kuat. Oleh yang demikian, sebarang letupan kepada dalam reaktor nuklir ini, ia akan membawa negatif yang besar kepada manusia maupun alam sekitar. Selanjutnya adalah perubahan iklim. Penggunaan teknologi moden seperti kereta telah meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini telah menyebabkan lapisan ozon menipis tanpa kita sedari. Penipisan ozon ini terjadi apabila banyaknya asap kendaraan yang dilepaskan dari tahun ke tahun. Kesan daripada perubahan iklim ini adalah kesan rumah hijau yang meningkat. Rumah hijau terjadi apabila haba yang berlebihan tidak dapat dipantulkan kembali oleh bumi yang disebabkan oleh adanya gumpalan karbon dioksida yang berlebihan pada lapisan ozon yang menyebabkan haba tersebut dipantulkan kembali semula ke bumi. Ini mengakibatkan suhu bumi meningkat secara drastis. Jika perkara seperti ini berlanjutan, maka fenomena seperti kebakarannya hutan dan juga pencairan ais di kutub selatan akan sering berlaku. Salam sejahtera. Kami dari kumpulan 1 akan membentangkan tentang cabaran sains dan teknologi modern serta ideologi kepada manusia kini. Saya, Sebastian Dizila Walter, akan membentangkan bahagian cabaran ideologi kepada kehidupan manusia kini. Ideology. Ideology is a system of definite views, ideas, conceptions, and notions adhered to by some class or political party. Ideology is always a reflection of the economic system predominant at any given time. Petikan ini adalah daripada The Soviet Philosophical Dictionary, 1954.
Berdasarkan petikan ini, kita dapat mendefinisikan ideologi sebagai suatu fahaman, kepercayaan, ide, dan falsafah yang dianuti, dipercayai, ataupun diikuti oleh sekumpulan manusia, masyarakat, segelintir masyarakat, kumpulan masyarakat, suatu agama, ataupun parti politik, dan sebagai contoh, dan sebagainya. Cabaran ideologi pada kehidupan manusia kini. Ideologi berbeza, polarisasi masyarakat, fahaman bertentangan norma masyarakat, dan fahaman sempit adalah antara contoh cabaran tersebut. Ideologi berbeza. Setiap orang mempunyai ideologi atau fahaman yang berbeza dengan orang lain. Perbezaan ini boleh menyebabkan perselisihan ideologi di antara manusia dan boleh mengakibatkan konflik fahaman sesama manusia. Contoh ideologi berbeza ini adalah ideologi konservatisme dan ideologi demokrasi sosial. Dua ideologi ini adalah ideologi yang berbeza dengan antara lain. Konservatisme direpresent oleh parti konservatif dan demokrasi sosial atau social democracy direpresent oleh parti Labour. Kedua parti ini, maksudnya ideologi ini adalah berbeza karena di Parlimen United Kingdom, yaitu di mana dua parti ini berada, mereka bertentangan, duduk di bagian yang bertentangan. Conservatives adalah government side dan Labour main opposition. Terusnya, fahaman bertentangan norma masyarakat. Segala fahaman yang tidak mematuhi norma masyarakat tempatan dan menentang pegangan agama dan budaya masyarakat adalah fahaman cabaran ideologi. Ideologi seperti ini akan menyebabkan ketidakstabilan sosial masyarakat. Contoh fahaman yang bertentangan norma masyarakat adalah fahaman yang menentang norma dan budaya agama, contohnya gerakan LGBTQ, contohnya seperti Pride Marches, Gay Pride, dan semua itu, Pride Month dan semuanya. Terusnya fahaman agama yang radikalis, contohnya Daesh, ISIS, dan agama Daesh hanyalah satu contoh, ada banyak lagi fahaman agama radikalis yang lain. Gerakan LGBTQ ini adalah antara contoh fahaman yang menentang dengan budaya beragama Malaysia, budaya beragama kita. Rukun negara pun yang pertama pun mengatakan bahwa kepercayaan kepada Tuhan, they believe in God. Dan seterusnya ada fahaman agama yang radikalis. Fahaman yang begini bukan saja menggugat keselamatan kita, yaitu keselamatan fisikal kita, ia juga menggugat dan boleh mengurai keselamatan sosial negara kita. Karena fahaman yang seperti ini, dia boleh membagi-bagikan orang, membagi-bagikan orang, maksud saya membagi-bagikan rakyat mengikut fahaman mereka. Yang tidak ikut dengan fahaman mereka, mereka akan cederakan mereka. Contohnya. Seterusnya, polarisasi masyarakat. Polarisasi masyarakat adalah situasi di mana ahli masyarakat terbahagi, divided, mengikut fahaman sosial, ekonomi, dan politik mereka tersendiri. Ada banyak lagi yang boleh membahagikan masyarakat sebenarnya. Ahli masyarakat yang terbahagi ini akan memandang orang lain yang tidak sefahaman dengan mereka dengan penuh prasangka. Hal ini menyebabkan mereka hanya ingin menerima pandangan yang sefahaman dengan mereka sahaja. Ini adalah, kalau boleh nampak di sini ada statistik daripada Ipsos yang mengatakan bahwa politik adalah sesuatu benda yang penyumbang terbesar kepada polarisasi masyarakat Malaysia. Bukan agama sebenarnya, bukan bangsa, tapi politik. Dan itu akan menyebabkan masalah yang buruk yang akan diberitahu selepas ini. Terusnya, fahaman sempit. Terdapat ideologi atau fahaman yang menyebabkan pengikut fahaman ini tersebut untuk berpikiran sempit. Fahaman sempit ini akan menyebabkan pengikutnya untuk hanya memikir tentang kedudukan dan kepentingan mereka saja dan bukan kepentingan orang lain yang tidak searah, selaluan, dan sepahaman dengan mereka. Hal ini boleh mewujudkan masyarakat yang berpikiran atau berminda regresif. Terusnya, kesan cabaran ideologi kepada kehidupan manusia masa kini.
Konflik ideologi, kehilangan semangat perpaduan dalam masyarakat, keruntuhan nilai moral dan ketidakstabilan sosial, serta masyarakat berminda regresif adalah antara kesan-kesan cabaran yang dikatakan kesan cabaran ideologi kepada manusia. Konflik ideologi. Konflik ideologi merujuk kepada antagonisme ataupun permusuhan antara satu ideologi dan ideologi yang lain. Punca utama konflik ideologi boleh berlaku adalah karena perbezaan ataupun kontra di antara ideologi yang berbeza. Perbezaan ini akan mendorong pengikut fahaman yang bertentangan ini untuk berjuang demi memastikan kejayaan ideologi mereka ke atas ideologi lain, maksudnya ke atas ideologi lawan ataupun ideologi yang bertentangan. Konflik ideologi ini juga boleh diungkapkan sebagai ideological crusade ataupun ideological struggle ataupun ideological triumph. Antara contoh kesan konflik ideologi adalah perang dingin antara pihak kapitalis dan pihak komunis. Perang dingin adalah kesan konflik ideologi yang paling signifikan karena ia bukan saja paling lama, ia juga paling wide reaching. Efek perang dingin ini adalah wide reaching disebabkan ideologi orang berperang, orang mati, negara tumbang dan negara timbul dan negara tumbang hanya karena konflik ideologi. Khususnya kehilangan semangat perpaduan dalam masyarakat berlaku akibat daripada polarisasi masyarakat. Seperti yang dikatakan tadi, ahli masyarakat yang telah terbahagi ikut kelompok fahaman dorang sendiri akan susah, difficult untuk mengadakan komunikasi berkesan di antara ahli masyarakat yang lain. Kelompok E susah mau bercakap dengan susah mau komunikasi dengan kelompok B macam itu contohnya. Hal ini boleh menimbulkan salah paham dan seterusnya menjatuhkan semangat perpaduan masyarakat secara keseluruhan. Sama seperti tadi, E cakap benda lain kepada B, kelompok B, tetapi kelompok B ingat apa yang kelompok E cakap itu sebagai suatu mereka salah tafsir, dan disebabkan salah tafsir itu wujudnya salah paham, dan daripada salah paham itu boleh wujudnya anger, marah daripada kumpulan terhadap E. Contohnya seperti itu. Dan kesan kehilangan semangat perpaduan ini yang paling teruk daripada polarisasi adalah kerusuhan kaum 13 Mei 1969. Black Day in Malaysian history. Kerusuhan kaum ataupun boleh dikatakan sebagai sectarian riot pada 13 Mei. Sebenarnya kerusuhan kaum ini tidak boleh berlaku di negara kita, di negara Malaysia, karena negara kita diwujudkan, foundation of our country is tolerance and multiculturalism. Tapi disebabkan perbezaan politik, perbezaan agama, perbezaan bangsa, salah paham antara pihak yang berlainan ini, wujudnya kerusuhan kaum yang bukan saja merosakkan harta benda, dia juga meragut nyawa, ratusan nyawa, dan ia mengubah landscape sosial negara Malaysia untuk selama-lamanya. Itulah antara kesan daripada kehilangannya semangat perpaduan akibat polarisasi, akibat daripada ideologi juga sebenarnya. Khususnya keruntuhan nilai moral dan ketidakstabilan sosial akibat daripada kemasukan pahaman yang melanggar norma sosial tempatan. Keruntuhan tradisi moral dan ketidakstabilan sosial akan berlaku. Kehilangan tradisi moral ini adalah seperti keruntuhan akhlak dan hilangnya patriotism. Dan hal ini akan menyebabkan kerusakan terhadap struktur atau fabrik sosial negara kita. Hal ini seterusnya menyebabkan ketidakstabilan sosial dari berbagai aspek, sosioekonomi, sosiopolitik, dan individual sekalipun terkesan daripada keruntuhan nilai moral dan ketidakstabilan sosial ini. Kesan yang paling ketara kesan daripada keruntuhan nilai moral ini adalah contohnya normalisasi hubungan LGBTQ yang menentang norma agama dan budaya. Ya, meskipun mereka yang golongan LGBTQ ini di bawah Federal Constitution
artikel 8, yang pertama artikel 5, right to life and liberty, dan seterusnya artikel 8, equality, dan kita boleh merujuk pada clause 2, there shall be no discrimination against citizen on ground of only religion, race, descent, and gender. Dan clause 1 juga mengatakan equal before the law and entitled to its equal protection. Semua citizen, walaupun dia ni LGBTQ, mereka ni tetap mempunyai equality. Mereka tetap mempunyai human right, mereka tetap terpelihara. Namun jujurnya kita cakaplah bahwa normalisasi, kita tidak boleh normalisasikan hubungan ini, hubungan yang sejenis ini, karena ia sangat bertentangan dengan fahaman beragama negara kita. Kalau human rights, ya, kita akan hormati mereka sebagai fellow human, tetapi kita tidak boleh, seboleh-bolehnya tidak boleh membiarkan fahaman LGBTQ ini memasuki ataupun dinormalisasikan dalam sosiopolitik ataupun fahaman sosiopolitik ataupun fahaman mainstream negara kita. Kita tidak boleh normalisasikan dia karena sangat bertentangan dengan apa yang kita pegang sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai agama. Nah, seterusnya, dan terakhir sekali, masyarakat berminda regresif. Masyarakat yang berminda sempit dan kolot akan menghasilkan masyarakat berminda regresif. Masyarakat yang regresif ini akan menentang segala perubahan yang dilihat sebagai ancaman terhadap status quo mereka dan kedudukan mereka. Segelintir masyarakat ini juga memandang negatif kemajuan karena dianggap menentang pahaman mereka. Masyarakat berminda regresif. Mereka ini adalah masyarakat yang takut dengan perubahan. Takut dengan perubahan karena perubahan ini walaupun ianya demi kemajuan sejagat negara kita contohnya, tapi mereka menentang karena ianya akan menggugat, mereka rasa kedudukan mereka tergugat. Nah, ini minda regresif ini dia punya yang membuahkan minda regresif ini adalah tadi itu fahaman sempit. Ini antara kesan cabaran ideologi fahaman sempit. Mereka terdapat segelintir ini dorang menentang kemajuan karena bagi mereka kemajuan ini akan kemajuan ini akan menghakis kedudukan mereka dan mereka rasa tergugat dengan itu. Baiklah, itu saja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera kepada Jeruyadian. Pada kali ini saya hanya akan merumuskan kajian kami dan menunjukkan setiap kesan-kesan yang telah diberikan sebelum ini. Oleh itu, mari kita mulakan dengan rumusan kajian tersebut. Kajian ini dilakukan bertujuan untuk memperkenalkan cabaran sains dan teknologi serta ideologi. Kajian ini dapat memperlihatkan bagaimana perkembangan ini memberi impak yang besar kepada manusia. Sebagai contoh, kemunculan sains dan teknologi serta ideologi mengubah pemikiran dan gaya hidup masyarakat. Oleh hal yang demikian, tidak boleh dinafikan bahwa sains dan teknologi serta ideologi telah memberi kemajuan kepada manusia. Walau bagaimanapun, hal ini juga telah memberi kesan yang buruk kepada masyarakat. Walaupun rekan sekumpulan saya telah membentangkan kesan-kesan daripada setiap kajian ini, saya ingin membentangkan kembali secara ringkas yang mungkin agar kita dapat mengingati dan memahami dengan lebih jelas. Oleh itu, mari kita mulakan. Definisi sains. Sains adalah suatu pemerhatian terhadap fenomena dunia.
yang dilakukan dengan membuat eksperimen sebagai contoh fisik dan biologi. Seperti yang Anda lihat, sebelum ini rekan sekumpulan saya telah membantahkan kesan-kesan tersebut. Namun saya akan mengkategorikan kesan tersebut kepada kesan positif dan kesan negatif. Mari kita mulakan. Kesan positif ialah sains memberi penyelesaian untuk kehidupan seharian dan membantu kita menjawab misteri besar alam semesta. Dan kesan negatifnya pula adalah kepercayaan agama dan budaya semakin luntur. Sebagai contoh, masyarakat hanya bergantung kepada teori sains tanpa mempertimbangkan budaya dan kepercayaan agama. Dan gambar ini hanyalah satu ilustrasi agar kita dapat memahami secara visual tentang sains. Seterusnya ialah definisi teknologi. Teknologi ialah sebuah teknik, kemahiran, kaedah, dan proses yang digunakan dalam pengeluaran barangan yang menggunakan ilmu sains. Dan kesan positif teknologi ialah dia memudahkan kehidupan harian kita. Sebagai contoh, pembinaan sebuah kereta. Walaupun kereta ini bukannya merupakan suatu teknologi secara literal, kereta ini dia ada berkaitan dengan teknologi seperti pembuatannya ataupun sistemnya pada zaman sekarang. Dan hal tersebut juga telah memudahkan masyarakat untuk mencapai ke destinasi dengan lebih singkat. Namun ada contoh lain daripada kesan positif tersebut ialah apabila kita dapat melihat di gambar di atas, teknologi telah memberi kita kemudahan untuk berkomunikasi dan memudahkan pekerjaan kita. Sebagai contoh, pada masa sekarang, keadaan sekarang yaitu keadaan pandemik, kita hanya mampu belajar secara ODL ataupun dikenali sebagai Open Distance Learning. Dan ini adalah suatu tambahan kepada kita dan peluang kepada kita untuk mempelajari sesuatu, karena tanpa teknologi ia adalah sukar untuk kita belajar untuk meneruskan pengajian dengan keadaan sekarang, yaitu pandemik COVID-19. Dan kesan negatifnya pula adalah pembasiran tenaga buruh. Hal ini karena apabila teknologi terus berkembang, tenaga kerja akan digantikan oleh teknologi, sekaligus peluang pekerjaan semakin berkurangan. Dan apabila kita dapat lihat gambar di bawah, ilustrasi tersebut menunjukkan teknologi yaitu sebuah robot telah menggantikan pekerjaan kita, yaitu kerja tenaga buruh. Dan oleh itu peluang pekerjaan kita semakin berkurangan atau manusia semakin berkurangan. Yang terakhir sekali adalah definisi ideologi. Ideologi adalah satu pendapat ataupun kepercayaan suatu kumpulan atau individu. Selalunya ideologi merujuk kepada satu kepercayaan politik atau satu set idea yang mencirikan budaya tertentu. Sebagai contoh, kapitalisme, komunisme, sosialisme, dan marxisme adalah sebuah ideologi. Kesan positif ideologi ialah masyarakat mampu bekerja sama. Dan sebagai contohnya, apabila seorang individu ini adalah sebuah yang mempercayai kapitalisme, dan apabila dia berjumpa dengan individu yang lain, yaitu individu lain yang juga memegang prinsip kapitalisme, mereka akan mudah untuk bekerja sama karena ideologi dan sifat mereka adalah sama, yaitu mereka ingin mengaut keuntungan tanpa had.
dan itu adalah sebuah prinsip kapitalisme. Dan kesan positif yang kedua ialah ia mampu mengubah pemikiran masyarakat ke arah yang maju. Dan yang ketiga adalah ia memberi peluang untuk sesuatu revolusi atau perubahan. Dan dalam gambar yang di bawah, ia menunjukkan sesuatu revolusi yang di mana berlaku pada 1798, yaitu Revolusi Prancis yang diketuai oleh Napoleon Bonaparte. Sebelum revolusi tersebut, keadaan Prancis dan keadaan ekonomi Prancis sangatlah teruk. Namun disebabkan revolusi tersebut, masyarakat telah diberi peluang untuk mengubah pemerintah mereka dan melakukan revolusi, sehinggalah pada waktu selepas revolusi tersebut, Prancis telah berkembang semakin maju. Dan kesan negatif ia pula adalah masyarakat akan membuat keputusan berdasarkan ideologi tanpa mempertimbangkan nilai agama. Dan yang kedua adalah ideologi yang berbeza menyebabkan pergaduhan. Hal ini mencetuskan peperangan. Sebagai contoh, peperangan ideologi kapitalis dan komunis di antara Amerika Syarikat dan Soviet Union, ataupun dikenali sebagai Perang Dingin pada waktu itu, selepas Perang Dunia Kedua. Dan gambar yang di atas menunjukkan ideologi Nazisme dan ideologi komunisme yang diketuai oleh Hitler dan Lenin. Dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya berharap pembentangan ini mudah dipahami dan amat jelas. Sekian, terima kasih.